Bismillahirrahmanirrahim. Ujian suara, ujian suara. Ujian suara 1 2 3. Ujian suara, ujian suara. Ujian suara 1 2 3. Bismillah, bismillah. Clear ke? Buat salam. Boleh? Ha? Boleh tak? InsyaAllah. Ada orang masuk tak? Ada dah? Hamba masuk. Boleh Okay, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita membuka kuliah duha pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام. تحية الإسلام السلام. فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama kita mengadakan kuliah duha yang mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini ialah berkenaan dengan sirah ataupun peristiwa yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana dalam bulan Rejab ini, bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan haram. Jadi bulan haram ini iaitulah bulan Rejab. Salah satu daripadanya berlakunya satu peristiwa yang sangat hebat, iaitulah peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj. Walaupun di sana ada khilaf di kalangan para ulama yang mengatakan bilakah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ada yang kata pada bulan Ramadan, ada yang kata pada bulan Rabiul Awal. Ala kulli hal, kita mengambil pandangan kebanyakan ulama yang mengatakan pada bulan Rejab. Jadi bagaimana Nabi SAW mendapat jemputan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini satu peristiwa yang sangat hebat, yang sangat agung,
yang merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat hebat selepas daripada Al-Quranul Karim, mukjizat Isra' dan Mi'raj. Dan ini dapat kita lihat daripada perkara yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kepada sirah Nabi, kita undur ke belakang sikit sebelum peristiwa Nabi dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ini, iaitulah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Nabi berdakwah selepas Nabi dilantik menjadi rasul. Pada umur Nabi 40 tahun, Nabi berdakwah kepada kaum kerabat Nabi, kepada orang-orang musyrikin Mekah. Nabi mendapat penentangan-penentangan yang sangat dahsyat, ujian-ujian yang sangat berat, bersama-sama dengan para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan pada 10 tahun kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku satu peristiwa yang mana iaitulah Abu Talib yang merupakan bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Yang mana Abu Talib ini sewaktu hayat dia banyak mempertahankan anak saudara dia, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat bagaimana Quraisy tidak mampu untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana adanya Abu Talib ini. Abu Talib melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Talib juga menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat macam ayah sendiri. Kerana Nabi tak sempat nak jumpa ayah Nabi. Ayah Nabi mati, ayah Nabi wafat, meninggal dunia ketika Nabi dalam perut lagi. Jadi orang yang menjaga Nabi SAW iaitulah di antaranya Abu Talib, yang dianggap sebagai ayah kandung dia sendiri. Jadi bila mana kehilangan sayap kanan perjuangan Nabi iaitulah Abu Talib, Nabi SAW sangat sedih. Nabi sangat sedih, dan Nabi SAW ketika mana menziarahi Abu Talib saat dalam keadaan dia nazak, terbaring nazak, Nabi minta kepada Abu Talib supaya mengucapkan kalimah syahadah, supaya Abu Talib ini beriman dengan Nabi SAW, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Abu Talib dia bimbang, dia enggan, kerana dia bimbang mendapat malu daripada kaum dia. Maka Nabi SAW nak minta ampun daripada Allah kerana di atas dosa yang telah dilakukan oleh Abu Talib tadi. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat yang mana tak boleh bagi seorang Nabi meminta ampun untuk orang yang tidak orang yang kafir, yang tidak memeluk Islam. Jadi dan juga Nabi SAW tak boleh nak beri hidayah kepada siapa yang disayang. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tak boleh berikan hidayah pada siapa yang kau sayang. Allah Ta'ala lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia khendaki. Jadi inilah di antara bagaimana cerita Abu Talib yang merupakan sayap kanan perjuangan Nabi SAW yang meninggal dunia. Dan kemudian dalam tahun yang sama, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia. Yang mana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha ini yang banyak peranannya kepada Nabi SAW. Merupakan isteri Nabi, isteri Nabi yang pertama yang Nabi sayang, dan Nabi tak pernah menikahi mana-mana wanita yang lain ketika Sayyidatina Khadijah masih hidup. Dan perkahwinan Nabi SAW ini berdasarkan kepada wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Nabi berkahwin dengan ummahatul mukminin yang lain berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan nafsu.
Nabi berkahwin dengan Khadijah, dengan Aisyah, dengan Hafsah, dengan Saudah binti Zam'ah, dengan Ummu Salamah, dengan Zainab binti Jahash, dan ramai lagi berdasarkan wahyu yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana kehilangan Khadijah ini, Nabi sangat sedih. Nabi sangat sedih kerana Khadijah merupakan sayap kiri perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah banyak bantu Nabi, banyak habis duit, banyak bagi Nabi macam-macam, bagi Nabi semangat. Bahkan ketika Nabi dilantik, Nabi mendapat wahyu yang pertama, Nabi pergi ke Gua Hira. Nabi balik dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang. Bila mana bertemu dengan Jibril alaihi salam, maka Khadijah bila balik selimutkan Nabi, dan dia kata pada Nabi, wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan kamu. Ini di antara yang mana kata-kata Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang mana memberikan semangat pada seorang suami, itulah Nabi SAW. Dan inilah merupakan di antara ciri-ciri wanita yang solehah, yang sentiasa menyokong perjuangan suaminya. Jadi pada tahun ini, tahun yang ke-10 ini dikenali dengan tahun Amul Huzni, tahun duka cita, kerana Nabi kehilangan dua orang sayap perjuangan Nabi, iaitu Abu Talib dan juga Khadijah radhiyallahu taala anha. Bila mana Nabi kehilangan dua orang ini, maka semakin hebat lagi perbuatan Quraisy menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi rasa sedih dengan kematian dua orang tadi. Kemudian tentangan yang hebat daripada orang Quraisy, maka Nabi membuat keputusan untuk pergi ke Taif. Menuju ke Taif, yang mana Taif ini satu tempat yang agak jauh juga daripada Mekah Al-Mukarramah. Saya pernah sampai di Taif, yang mana Taif ini satu tempat yang sangat cantik, tempat yang sejuk. Dan bayangkan Nabi SAW pergi berdakwah di Taif, yang mana dengan harapan Nabi akan mendapat sambutan yang baik dan juga sokongan kepada dakwah Nabi SAW di kalangan Bani Thaqif. Akan tetapi bila mana Nabi sampai di Taif, mereka melayan Nabi secara kasar. Bagaimana mereka menghasut kanak-kanak untuk menyakiti Nabi SAW, dan kanak-kanak yang ada itu melontar batu kepada Nabi SAW, sehingga darah mengalir daripada kedua kaki Nabi SAW, yang mana Nabi berlindung di sebuah kebun. Nabi duduk di sebuah kebun, lalu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang sangat khusyuk. Nabi berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni aw ila aduwin malaktahu amri. Yang mana Nabi mengatakan, ya Allah, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah, aku mengadu kepadamu kelemahan kekuatanku, sedikitnya kemampuan aku, dha'fa quwwati wa qillata hilati, dan hinanya aku pada pandangan manusia, wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih, anta rabbul mustad'afin, engkaulah Tuhan kepada golongan yang lemah, wa anta rabbi, dan engkaulah Tuhanku, ila man takiluni, kepada siapa kamu nak serahkan aku, ila ba'idin yatajahhamuni, kepada orang jauh yang memandang aku dengan wajah yang bengis, ataupun kepada musuh yang menguasai urusanku. Antara ayat doa yang sangat hebat, Nabi kata apa? Illam yakun bika ghadabun fal alayya fala ubali. Sekiranya kamu tidak murka kepada aku tak peduli apa yang menimpa kepada aku. Ini maknanya Nabi SAW bimbang kepada kemurkaan Allah. Apa yang berlaku kepada Nabi, Nabi tak kisah. Nabi cedera, Nabi dibaling batu, Nabi dihina dan sebagainya, Nabi tak peduli. Yang penting yang mana Nabi
tidak apa ni, Allah Taala tidak murka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kita panggil dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak tadi, ada sambutan di kalangan mereka ini, yang mana ada seorang hamba kepada Utbah dan Syaibah, yang pemilik kebun yang kita ceritakan tadi, kebun anggur itu, yang mana ada seorang hamba yang namanya Addas, yang mana Addas ni beragama Nasrani. Lalu Addas ni, yang mana tuan dia tadi tengok, bila nak tengok Nabi ni kesian, berdoa dan sebagainya, dia minta supaya apa, tolong hidangkan setangkai anggur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Addas pun bawalah buah anggur tadi, hidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bila mana nak makan buah anggur tadi, Nabi sebut bismillah. Nabi baca dengan nama Allah, yang mana ucapan bismillah itu menarik perhatian Addas. Kerana tiada sesiapa di kalangan kaum itu mengucapkan kalimah seperti itu. Ini yang mana Addas ini, dia orang-orang Yahudi. Orang yang beragama Nasrani. Jadi Nabi SAW, bila Nabi sebut kalimah bismillah tu, dia terkejut. Lalu ditanya Nabi, adakah kamu kenal kepada Yunus bin Matta? Maka Nabi kata, itulah saudara aku, Yunus ibn Matta. Jadi akhirnya Addas tadi peluk Islam, setelah dia bercakap, berbual dengan Nabi SAW. Jadi saya nak ceritakan bagaimana dalam keperitan, dalam kesusahan, dalam perjuangan Nabi SAW selama Nabi berdakwah ini, bagai-bagai rintangan, kesabaran yang Nabi lalui, Allah Ta'ala yang mana dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Allah Ta'ala nak menghiburkan Nabi SAW. Allah Ta'ala nak bagi sesuatu pada Nabi, kekuatan, semangat pada Nabi SAW. Yang mana setelah lamanya Nabi berjuang di Mekah ketika itu, lalu Allah Ta'ala jemput, memberikan satu jemputan khas kepada Nabi SAW, yang mana Allah Ta'ala ajak Nabi untuk melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita boleh tengok dalam suratul Isra' yang menceritakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam surah An-Najm menceritakan tentang Mi'raj Nabi SAW. Dalam suratul Isra' bagaimana Allah Ta'ala memulakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang mana Allah Ta'ala mulakan surah Isra' ini dengan subhanalladzi, maha suci Allah. Usabbihu, mana aku bertasbih kepada Allah. Usabbihu subhanallah, aku bertasbih dengan menyebut subhanallah. Kenapa? Kerana subhanallah, maha suci Allah daripada segala kekurangan, maha suci Allah daripada segala kelemahan, yang mana Allah Ta'ala ni sempurna, yang mana bagaimana kehebatan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan hambanya pada waktu malam, lailan, pada waktu malam. Kerana asra ini, maknanya bila sebut asra, bukan jalan pada waktu siang, tapi Nabi diperjalankan pada waktu malam. Kenapa malam? Kerana malam ni kita melihat bagaimana satu rahsia yang sangat banyak, iaitulah pada waktu malam, bagaimana Allah Ta'ala dekat dengan hambanya. Pada waktu malam, bagaimana orang yang beriman beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketenangannya pada waktu malam. Yang mana Allah Ta'ala memperlihatkan Nabi keajaiban-keajaiban ni pada waktu malam, yang tidak ada sinaran cahaya matahari. Yang ada ketika itu cahaya sinaran, yang mana Allah Ta'ala berikan pada Nabi SAW, boleh melihat bagaimana kehebatan alam yang Allah Ta'ala jadikan ini. Jadi
Nabi Isra' daripada Masjidil Haram, daripada Mekah Al-Mukarramah. Nabi SAW tidur di Mekah, tidur di Masjidil Haram. Ada riwayat kata tidur di rumah Ummu Hani. Banyak riwayat-riwayat daripada hadis-hadis para sahabat-sahabat Nabi. Ala kulli hal, daripada Masjidil Haram Nabi duduk di Hijr Ismail, di Hatim. Lalu datanglah malaikat. Datanglah malaikat Jibril dan Mikail. Datang ambil Nabi SAW, kemudian dibawa dekat dengan telaga Zamzam. Kemudian berlakulah satu pembedahan, satu operation. Nabi dioperate, dibedah dada Nabi SAW daripada leher, bawah leher sampailah ke pusat Nabi SAW. Ini dia. Dibelah dada Nabi, diisi dengan keimanan, kebijaksanaan, disucikan hati Nabi SAW. Dan peristiwa dibelah dada Nabi ni bukan kali pertama yang berlaku, dan pernah berlaku pada zaman remaja Nabi, zaman budak-budak Nabi SAW, ketika Nabi berada di Taif, di perkampungan di perkampungan Halimatus Sa'diyah, jadi perkampungan Bani Sa'ad. Jadi Nabi SAW disucikan hatinya. Kemudian Jibril bawa mari satu kenderaan yang namanya Buraq. Buraq yang mana Al-Barq, yang mana dengan makna kilat. Buraq ini yang datang daripada alam barzakh. Yang mana Buraq ini satu kenderaan yang sangat laju sejauh mata memandang. Yang mana Buraq ini dia lebih rendah daripada bagal, dan lebih tinggi daripada himar. Baina bagal wa himar. Begitulah juga baina dunia wal akhirah ni adanya alam barzakh. Jadi ulama mengatakan yang mana yang Nabi naik ini, Buraq yang Nabi naik ini datangnya daripada alam barzakh. Nabi naik Buraq. Lalu Nabi naik Buraq dan dipegang oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail menuju ke mana? Ila Masjidil Aqsa, yang terletak di bumi Palestin. Bayangkan jauh daripada Masjidil Haram sampailah ke Masjidil Aqsa yang terletak di bumi Palestin, yang mana jarak dia sebulan perjalanan naik unta. Tapi Nabi SAW, mana apa berlaku pada waktu malam tadi, bukan kata malam, tapi sebahagian malam saja. Sebahagian malam saja. Juz'un minal laili. Makna apa? Hebat sangat. Bagaimana mukjizat Nabi SAW ini berlaku pada sebahagian malam saja. Jadi yang mana bumi Palestin ini, bumi Masjidil Aqsa ini, allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, supaya kami nak tunjukkan kepada Muhammad ini tanda-tanda kebesaran kami. Min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Ta'ala ni maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah Ta'ala berkuasa untuk memperlihatkan Nabi, memperdengarkan Nabi dengan benda-benda yang dia akan dengar di alam ghaib, dan juga benda yang Nabi akan lihat, di alam ghaib. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sedang hadirin sekalian, saya nak bawa di sini bagaimana Nabi SAW telah Isra' tadi daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yang mana Nabi SAW menjadi imam. Nabi semayang, kemudian Nabi mengimamkan para anbiya yang bersemayang dengan Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi SAW naik, Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj daripada bumi Masjid Aqsa tadi, Nabi naik ke langit. Jadi di sinilah bagaimana Nabi SAW dijemput oleh Allah Ta'ala naik ke langit, yang mana Nabi melalui daripada satu langit ke satu langit, pintu langit yang pintu gerbang langit yang dijaga oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita ceritakan
bagaimana Nabi SAW bertemu pada langit yang pertama. Pada langit yang pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang mana Nabi Adam alaihissalam ni pada langit yang pertama, panjang kita lah jumpa, bagi salam, Assalamualaikum, marhaban bil ibni salih wan nabi salih, selamat datang kepada anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Jadi kemudian Nabi Adam, kenapa Nabi jumpa dengan Nabi Adam pada langit yang pertama? Jadi di antara ikatannya tuan-tuan sekalian, iaitulah Nabi Adam alaihissalam ini keluar daripada syurga. Nabi Adam keluar daripada syurga dan Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam ini sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Nabi Adam memakmurkan bumi ini, dan begitulah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada peristiwa Mi'raj ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Makkah Al-Mukarramah. Nabi sayang pada bumi Mekah sebagaimana Adam juga sayang kepada syurga. Tapi bila mana Nabi Adam tadi dikeluarkan daripada syurga, berlaku juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana terpaksa meninggalkan bumi Mekah. Lalu Nabi SAW pergi ke bumi Madinah, memakmurkan bumi Madinah. Nabi membina di sana daulah Islamiah, kerajaan Islam, yang Nabi dirikan secara adil, secara taqwa, di asas dasar tauhid, membawa panji-panji Islam di bumi Madinah Al-Munawwarah. Itu di antara kita panggil apa, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan ada riwayat yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam ini melihat ke kanan, ada sekumpulan roh, Nabi Adam ketawa, dan bila melihat ke kiri, Nabi Adam sedih. Yang mana Nabi Adam melihat ke kanan, Nabi Adam melihat sekumpulan roh, iaitulah roh mereka-mereka yang ashabul yamin. Ashabul yamin, golongan kanan penghuni syurga. Maka Nabi Adam merasa gembira melihat bagaimana cucu-cucu dia, generasi zuriat dia tadi, yang mana menjadi penghuni syurga. Kemudian Nabi Adam tengok belah kiri, yang mana tengok bagaimana zuriat dia yang mana menjadi ashabul shimal, menjadi penghuni neraka. Jadi Nabi Adam sedih. Yang mana Nabi Adam ni merupakan Abul Anbiya, merupakan yang mana kita semua ni berasal daripada Nabi Adam alaihissalam. Ayah namanya datuk nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi SAW naik ke langit yang kedua. Perjalanan daripada langit pertama ke langit yang kedua memakan yang mana jarak dia 500 tahun perjalanan. Bayangkan bagaimana lajunya Burak, dan juga bagaimana hebatnya malaikat Jibril, malaikat Mikail, dengan mana boleh bawa dengan sekelip mata saja sampai ke langit yang kedua. Bila sampai ke langit yang kedua, macam biasa, penjaga langit tanya, siapakah yang datang? Maka Jibril bagi tahu, yang datang ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'mal maji'i ja, sebaik-baik orang yang datang. Dia tanya, adakah dia diutuskan? Ya, dia diutuskan. Maka Nabi Muhammad pun masuk, pergi ke langit yang kedua ini, lalu berjumpa dengan dua orang Nabi, iaitulah Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Yahya alaihissalam, di langit yang kedua, yang mana dua-dua ini merupakan sepupu. Jadi Nabi Isa, Nabi Yahya ni, kalau tengok bagaimana kejadian dia, kalau tengok Nabi Adam tadi, kejadian dia tadi, Nabi Adam tidak ada ayah, tidak ada mak, dilahirkan tanpa ayah, tanpa mak. Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam. Adapun Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam ini, yang mana Nabi Isa Allah Ta'ala jadikan dia dilahir tanpa ayah. Yang mana tanpa ayah, itulah Maryam, Isa bin Maryam. Dan Nabi Yahya juga, kalau kita tengok bagaimana kelahiran dia, yang mana Nabi Yahya ni, ayah dia dah tua dan mak dia pun mandul, tapi boleh melahirkan Nabi Yahya, itulah Nabi Zakaria alaihissalam. Panjang cerita, lalu lahirlah Nabi Yahya alaihissalam. Ini proses bagaimana Allah suruh tengok bagaimana kejadian
kejadian nabi-nabi ni. Jadi yang mana kalau kita tengok kepada Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam ini, kedua-duanya yang mana menjadi, kita panggil apa, satu orang Yahudi sangat bermusuh, sangat tak puas hati kepada dua orang Nabi ni. Nabi Yahya alaihissalam, sebagai contoh, mereka bunuh Nabi Yahya alaihissalam, mereka gergaji Nabi Yahya alaihissalam, mereka bunuh dengan zalim Nabi Yahya alaihissalam. Dan juga Nabi Isa alaihissalam, mereka cuba nak bunuh juga Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi Allah Ta'ala telah angkat Nabi Isa alaihissalam, telah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi, begitulah juga dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi akan mendapat tentangan daripada orang Yahudi, yang bermusuh dengan Nabi, yang ingkar dengan Nabi, yang tak puas hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi akan lalui ketika Nabi akan sampai di bumi Madinah. Ini panjang ceritalah bagaimana Nabi dengan orang Yahudi, boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah, bagaimana permusuhan orang-orang Yahudi ini. Jadi khususnya pada tahun yang kedua, hijrah, yang mana Nabi SAW menghadapi tipu daya daripada orang Yahudi ini. Jadi mereka cuba nak bunuh Nabi SAW dengan lempar batu daripada atasnya, macam-macam lah peristiwa-peristiwa yang mana Yahudi ini cuba membunuh Nabi SAW. Ini yang berlaku pada tahun kedua hijrah, yang mana Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit yang ketiga. Nabi berjumpa kali ini dengan Nabi Yusuf alaihissalam di langit yang ketiga. Yang mana ada rahsianya. Kalau kita tengok Nabi Yusuf alaihissalam ini, yang mana Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia kecil lagi, dia telah dibuang oleh adik-beradik dia, dicampak dalam perigi buta, yang mana kita panggil apa, adik-beradik tadi menzalimi, menindas kepada Yusuf alaihissalam. Akan tetapi bagaimana akhlak Nabi Yusuf alaihissalam, setelah mana Nabi Yusuf daripada perigi tadi, kemudian ada orang ambil dia, bawa pergi ke Mesir. Kemudian Nabi Yusuf menjadi pembesar Mesir. Kemudian datang adik-beradik dia tadi, yang mana kalau kita lah, orang buat kepada kita, adik-beradik buat pada kita, kita akan rasa dendam, nak balas macam dia buat pada kita. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tak buat begitu. Nabi Yusuf alaihissalam, dia kata, ma tazunnun anni fa'ilun bikum, adakah kamu sangka aku akan lakukan macam yang kamu buat pada aku? Ini yang berlaku pada Nabi SAW. Nabi yang mana kalau kita tengok pada tahun ketiga, hijrah Nabi SAW, Nabi menghadapi peperangan Uhud, yang mana dalam peperangan Uhud ni Nabi SAW dicederakan bila berlakunya kekucaran, bila berlakunya kita panggil apa, orang Islam, mana orang-orang musyrikin Mekah tadi itu dapat menguasai medan Uhud. Akhirnya berlakulah Nabi SAW dilontar padanya batu-batu, sehingga Nabi pengsan. Kemudian muka Nabi luka, kedua lutut Nabi bercala, topi Nabi topi besi Nabi pecah. Maknanya sangat berlaku perkara yang sangat sedih pada Nabi SAW. Nabi cedera yang sangat teruk dalam peperangan Uhud. Memang Nabi sebut pun di antara peristiwa yang berat berlaku pada aku, lebih berat daripada Taif lagi, iaitulah dalam peperangan Uhud ini. Nabi cedera. Jadi bagaimana Nabi SAW bila mana pada tahun pembukaan kota Mekah, Nabi SAW memaafkan. Nabi memaafkan mereka-mereka yang pernah buat pada Nabi SAW. Sama macam Nabi Yusuf tadi, dia memaafkan saudara-saudara dia. Nabi SAW bagi tahu kepada orang
yang pernah buat pada dia macam-macam. Nabi kata, idhabu fa antumut tulaqa la aqulu illa kama qala akhi Yusuf la tathriba alaikumul yawm. Pergilah, idhabu fa antumut tulaqa, kamu telah dibebaskan. Aku tidak akan kata melainkan seperti mana yang telah disebut oleh akhi Yusuf, saudaraku Yusuf, la tathriba alaikumul yawm, tidak ada cercaan pada hari ini ke atas kamu. Ini dia. Bagaimana kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi naik lagi. Nabi naik lagi dengan Buraq, dengan Jibril alaihi salam, naik ke langit yang keempat. Lalu Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Yang mana Nabi Idris alaihi salam ini Allah Taala telah angkat dia. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami telah angkat, kami telah tinggikan kedudukan Nabi Idris alaihi salam. Yang mana Nabi Idris alaihi salam ini panjang cerita dia. Nabi Idris ni di antaranya nabi yang pandai menjahit. Dan Nabi Idris ni pada sebelum dia mati, dia nak melihat bagaimana indahnya syurga Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat maut ketika itu pening kepala macam mana nak cabut nyawa Nabi Idris di atas langit. Nak bagi tahu macam mana suruh naik ke atas dunia. Tapi bila mana sebelum Nabi Idris tadi nak dicabut nyawa, dia minta dengan malaikat yang datang ke rumah dia tu, dia nak tengok syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita bila Nabi Idris naik, malaikat maut terkejut. Bagaimana Allah Taala telah susun untuk cabut nyawa malaikat, nyawa Nabi Idris alaihi salam di langit. Jadi Allah Taala tinggikan dia, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Jadi inilah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, farafa'ahu makanatan, makanatan, Allah Taala angkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, angkat sampailah peristiwa pembukaan kota Mekah. Wa dakhalan nas fi dinillahi afwaja, dan masuklah manusia ramai-ramai dalam agama Allah, Subhanahu wa taala. Ini dia. Kita boleh tengok bagaimana ada hubungan di antara Nabi SAW dengan Nabi Idris AS. Dan Nabi Idris AS ini di antara orang yang pertama yang menggunakan pena, orang yang pertama menulis. Jadi bagaimana Nabi SAW yang Nabi ni ummi, Nabi ni ummi, tak boleh membaca dan tak boleh menulis, tapi Nabi SAW mula menulis surat kepada raja-raja untuk mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi maknanya menulis surat bagi tahu kepada Zaid dan sebagainya, untuk menulis surat dihantarkan kepada raja-raja di Najasyi, Makukis dan sebagainya, mengajak mereka kepada Islam. Kemudian Nabi naik lagi ke langit yang ke-5. Jauh jarak perjalanan ni, 500 tahun perjalanan, jauh perjalanan. Sampailah Nabi SAW ke langit yang ke-5, berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Yang mana Nabi Harun alaihi salam ini banyak sangatlah kita panggil bersabar dengan kaum dia. Banyak bersabar dengan kaum dia, kaum Yahudi, kaum yang mana bersama dengan Nabi Musa, Nabi Harun ini, yang mana kita tengok bagaimana tahun ke-5 Nabi SAW, tahun ke-5 hijrah Nabi menghadapi tentera Ahzab. Tengok Nabi Harun tadi menghadapi orang Yahudi. Jadi Nabi SAW juga pada tahun yang ke-5 hijrah, Nabi menghadapi pakatan tentera Ahzab, iaitulah daripada golongan Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah dan pakatan-pakatan yang lain, Quraisy dan sebagainya, cuba untuk mengalahkan Nabi SAW, cuba untuk membunuh Nabi SAW dan para sahabat yang duduk di bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi itulah dalam peristiwa Nabi pergi ke langit yang ke-5. Kemudian Nabi naik lagi, Nabi melihat ke langit yang ke-6. Nabi berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dengan Nabi Musa alaihissalam ini, yang mana kita tengok bagaimana Nabi Musa alaihissalam ini, antaranya Nabi Musa keluar bersama dengan kaum dia.
lidukhul ardil muqaddasah, menuju ke bumi Palestin. Akan tetapi kaum dia tadi tak nak dengar cakap Nabi Musa alaihi salam. Dia kata, izhab anta wa rabbuka faqatilah innaha huna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa dengan Tuhanmu, kami duduk sini. Nak duduk sini saja, tak nak perang. Ini yang berlaku kepada Nabi Musa AS bila mana nak berdentang dengan golongan Jabbarin. Jadi Nabi SAW juga keluar pada tahun ke-6 Hijrah. Nabi keluar, tujuan Nabi apa? Untuk menunaikan umrah. Untuk menunaikan umrah. Lalu bila mana Nabi sampai nak menunaikan umrah, Nabi dihalang. Nabi pergi sampai ke Hudaibiyah. Maka Nabi, kaum musyrikin menghalang Nabi daripada untuk masuk ke Baitullahil Haram. Bagaimana kita tengok ada ikatan di antara Nabi SAW dengan Nabi Musa AS tadi. Nabi dihalang untuk melaksanakan umrah dengan para sahabat Nabi. Nabi kata, ji'na ummaran, kami datang nak melaksanakan umrah, bukan nak pegang, bukan nak apa, tapi Nabi dihalang. Jadi Nabi Musa tadi pun sebagaimana dia nak pergi perang, tapi kaum dia tadi derhaka pada dia, tak nak pergi berperang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi lepas tu Nabi SAW dalam peperangan Mu'tah, Nabi hantar tentera-tentera pergi berperang, dan kemudian Nabi juga keluar bersama dengan tentera-tentera Islam dalam peperangan Tabuk, iaitulah di Syam juga, yang mana kita lihat bagaimana Nabi SAW keluar berperang. Begitulah juga dengan Nabi Musa juga pun keluar berperang. Nak keluar berperang juga bersama dengan kaum dia. Ini yang di antara persamaan, kita panggil apa, ikatan di antara Nabi Musa AS dengan Nabi SAW. Dan kemudian yang terakhir, Nabi naik lagi ke langit yang ketujuh. Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Yang mana Nabi Ibrahim menyandarkan, Nabi Ibrahim tengah bersandar di Baitul Ma'mur. Yang mana Baitul Ma'mur ini kiblat kepada para malaikat. Yang mana para malaikat tawaf, sembahyang, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur ini disetentang dengan Kaabah. Kalau daripada Baitul Ma'mur tadi, kalau kita tengok turun ke bawah, sama dengan Kaabah yang berada di bumi. Yang mana Kaabah di bumi ini, manusia, kalangan manusia beribadah, tawaf kepada Allah Subhanahu wa taala di langit, iaitulah Baitul Ma'mur, merupakan tempat bagaimana malaikat-malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini 70,000 orang malaikat yang pergi ke Baitul Ma'mur. Bila mana mereka pergi, mereka tak patah balik dah. Mereka pergi habis. Badannya datang balik ke malaikat yang lain. 70,000 pergi, 70,000 yang datang. Menunjukkan bagaimana ramainya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada hadis walaupun hadis ini dhaif, akan tetapi para muhaddisin dan para ulama menerima hadis ini, yang mana Nabi SAW menceritakan di langit yang keempat ada satu sungai, wahwa nahrul hayah, adalah sungai kehidupan, yang mana yanghamisu fihi Jibril alaihi salam kulla yaumin marrah. Nabi Jibril alaihi salam dicelup dalam sungai ini setiap hari sekali. Kemudian summa yataqataru min ajnihatihi 70,000 qatrah. Nabi yang mana Jibril alaihi salam ini dia ada sayap. Ada sayap dia, 600 sayap Jibril ini. Jadi daripada sayap Jibril ini titiklah air, iaitulah sebanyak 70,000 titisan air yang keluar daripada sayap Jibril. Jadi Allah Ta'ala menjadikan daripadanya lah 70,000 malaikat. Dan memang jumlah orang yang pergi, jumlah malaikat yang pergi ke Baitul Ma'mur sangat ramai. Bayangkan 70,000 pergi, kemudian tak kembali dah. Bayangkan bagaimana hebatnya, ramainya tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Yang mana Nabi Ibrahim ni menyerupai Nabi SAW, ashbahu bin Nabi SAW. Yang mana kita tengok bagaimana Nabi Ibrahim AS ini, yang kita panggil apa, yang merupakan
ayah juga pada Nabi, zuriat Nabi ini zuriat daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana kita tengok bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam pada hayat dia, Nabi Ibrahim alaihi salam sebelum daripada dia kehidupan kematian dia membina Kaabah, membina Kaabah bersama dengan anak dia Ismail alaihi salam. Lepas siap dia bina Kaabah, dia buat Kaabah, dia bina Kaabah tadi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami ni, innaka antas samiul alim, ya Allah Kau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana keluar daripada zuriat dia tadi, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam ni membina Kaabah, dan Nabi SAW duduk di Baitul Ma'mur, menunjukkan kepada kita pentingnya imarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mengimarahkan ini bukan saja kita bina masjid, bahkan kita mengimarahkannya dengan roh kita. Kita menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke rumah Allah, solat berjamaahnya, kita menghidupkan bacaan Al-Qurannya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala-nya. Jadi macam-macam ibadat yang boleh kita buat, kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah taala ini mereka yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Jadi itu di antara hubungan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Ibrahim menyampaikan salam kepada umat ini. Sampaikan salam kepada Nabi SAW, suruh sampaikan kepada umat ini. Jadi kita jawablah salam Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Jadi dalam selawat pun kita ucapkan selawat pada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi Nabi SAW sampai ke langit yang ketujuh. Allah Ta'ala muliakan Nabi SAW. Jadi sampailah Nabi SAW, kemudian Nabi naik lagi. Nabi naik lagi, iaitulah Nabi sampai ke mana? Sampai kepada Sidratil Muntaha. Yang mana Allah Ta'ala ceritakan dalam surah An-Najm, bagaimana Nabi SAW naik ke langit, dan Nabi melihat Jibril alaihissalam dalam rupa bentuk Jibril yang asal. Allah Ta'ala mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, yang mana Nabi melihat rupa bentuk Jibril dengan rupa yang asal di langit, iaitu dalam Isra' dan Mi'raj, dan di dunia sekali ketika mana permulaan wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kata Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi lihat malaikat Jibril itu mempunyai 600 helai sayap. 600 helai sayap, ada sayap. Dan tiap-tiap selai sayap dia dapat menudung kaki langit, ufuk langit. Dan daripada sayap Jibril inilah jatuh bertaburan permata-permata daripada mutiara dan yakut. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Jadi Jibril AS ni merupakan ketua malaikat, Ra'isul Malaikah, dan dia merupakan malaikat yang mana allamahu syadidul quwa, yang kuat, yang tersangat kuat. Sebab itulah dia boleh ulang-alik turun atau wahyu sekelip mata saja. Maknanya daripada langit turun kepada jumpa Nabi SAW dan kepada Nabi-Nabi yang lain sekelip mata saja. Kerana apa? Jibril ini satu malaikat yang sangat kuat, dan seorang merupakan malaikat yang dzu mirratin, mempunyai kepintaran, yang akal tajam. Jadi Jibril menampakkan rupa dia dalam bentuk yang asal dia di langit ini. Jadi Nabi SAW melihat
melihat bagaimana rupa bentuk Jibril dalam rupa bentuk yang asal. Adapun dalam pertemuan yang lain, Nabi SAW bertemu dengan Jibril dalam rupa bentuk manusia. Jibril menyerupai manusia, menyerupai seorang sahabat Nabi yang namanya Khalifah Dihyah Al-Kalbi, seorang pemuda yang tampan, yang handsome. Jibril datang menyerupai bentuk Dihyah tadi, Al-Khalifah Al-Kalbi tadi, menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Adapun rupa bentuk asal, 2 kali Nabi melihat Jibril alaihissalam. Jadi bila mana Nabi SAW sampailah daripada langit pertama ke langit yang ke-7, kemudian Nabi naik kepada Sidratil Muntaha. Naik ke Sidratil Muntaha, yang mana di langit yang ke-7 ini berdekatan dengan arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para mufassirin, sidrah ni makna apa? Sepohon. Pohon. Satu pohon yang mana di sinilah Sidratil Muntaha inilah terhentinya segala ilmu pengetahuan daripada orang-orang yang berpengetahuan. Yang mana amal-amalan kita ini akan naik, amalan soleh akan naik sampai ke arasy, kemudian akan disimpan di Sidratil Muntaha. Sebab itulah nama dia Muntaha. Terhenti di sini belaka. Daripada bawah terhenti di sini, daripada atas pun terhenti di sini ke Sidratil Muntaha ini. Jadi tempat yang mana sangat hebat Sidratil Muntaha ini, yang mana dalam hadis sebut di Sidratil Muntaha ni buah dia macam tempayam so, daun dia macam macam telinga gajah, macam besar, nak bagi tahu daun di Sidratil Muntaha ini. Satu tempat yang sangat hebat. Nabi lihat bagaimana dekat Sidratil Muntaha ini adanya Jannatul Ma'wa. Jadi di sinilah Nabi SAW, yang mana Nabi sampai di langit yang ke-7 ini, Nabi naik ke Sidratil Muntaha, yang mana Nabi melihat bagaimana kejadian-kejadian yang tak pernah Nabi tengok sebelum daripada ini. Di antaranya Nabi mendengar bunyi qalam, qalam menulis. Dan inilah yang Allah Ta'ala nak cuba bagi tahu pada Nabi SAW, bagaimana Nabi melihat sendiri bagaimana syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana qalam tadi menulis qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana tumbuh-tumbuhan dalam syurga, yang mana tumbuhan dalam syurga ini hasil daripada zikir-zikir yang kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang disebut oleh Nabi Ibrahim AS. Tanah syurga ni tanah yang wangi. Dia tumbuh dengan zikir-zikir. Kita berzikir subhanallah, dia akan tumbuh. Walhamdulillah, dia akan tumbuh. Allahu Akbar, dia akan tumbuh. Pohon-pohon dalam syurga ini, bila mana kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat jadi macam rumah, jadi kebun. Sebab itulah kita ni jangan berhenti berzikir kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Macam kita nak buat rumah juga, kena ada batu, kena ada kayu. Kalau tak ada batu kayu seming, tak boleh buat rumah. Begitulah juga para malaikat, dia nak buat rumah pada kita, yang mana kita kena hantar zikir-zikir ni. Dia akan bina mahligai-mahligai kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sinilah adanya Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa ini yang mana syurga ma'wa, tempat mereka-mereka yang mati syahid, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dilihat oleh Nabi SAW beberapa perkara ajaib, iaitulah Sidratil Muntaha ini ditutup suatu selubung dari makhluk-makhluk yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Nabi tengok sangat indah, sangat berseri-seri. Dan kata para mufassirin, Nabi melihat pohon itu telah ditutupi oleh suasana nur Allah Azza wa Jalla, sehingga tak ada seorang yang sanggup melihatnya, tak ada orang yang boleh sanggup melihatnya, dan dia ditutupi oleh para malaikat serupa burung-burung yang beribadat kepada Allah, dikerumuni sekelilingnya oleh orang-orang yang bertasbih dan berziarah, sebagaimana Kaabah yang diziarahi orang ramai. Ini bagaimana Nabi SAW melihat laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi SAW telah melihat keterangan-keterangan yang amat besar dari Tuhannya. Dan Nabi SAW dari malam Mi'raj,
Nabi melihat kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Hebat semua kerajaan Allah. Nabi tengok Sidratul Muntaha, Nabi tengok Baitul Ma'mur, Nabi tengok syurga, Nabi tengok neraka, Nabi tengok Jibril alaihi salam dalam bentuk yang asli. Ada 600 sayap. Nabi melihat bagaimana raf-raf bumbung syurga yang hijau yang menutupi ufuk, dan bermacam-macam lagi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini kita boleh melihat bagaimana Nabi SAW yang mana pada akhirnya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi, iaitulah memfardukan kepada umat Nabi SAW ini solat 5 waktu, yang mana pada asalnya 50 waktu. Pada asal 50 waktu Allah Ta'ala memfardukan kepada umat Nabi SAW, yang mana ibadah semayang ini Allah Ta'ala berikan di atas langit. Tak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadat yang sangat hebat, iaitulah semayang ini Allah Ta'ala berikan, mana bagi tahu pada Nabi SAW. Sedangkan ibadat-ibadat yang lain, puasa, haji dan sebagainya, iaitulah berlaku di Madinah Al-Munawwarah. Adapun semayang ni Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi SAW di Sidratul Muntaha, di tempat yang sangat tinggi ni. Jadi bagaimana kita lihat ketika itulah Nabi Muhammad SAW turun. Bila dia turun, Nabi Musa bagi tahu umatmu tak mampu, tak boleh nak sabar nak melakukan semayang 50 waktu. Bayangkan 50 waktu. Yang mana dia ada pengalaman, Nabi Musa ada pengalaman dengan Bani Israel. Jadi Nabi Muhammad naik lagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, minta kurang lagi diskaun. Turunlah Nabi minta lagi, Allah Taala bagi kurang 40 waktu, akhirnya jadi 30 waktu, 20 waktu sampai 10 waktu. Kemudian Nabi Musa kata, wahai Muhammad, umatmu tak mampu juga. Kenapa? Memang tuan-tuan sekalian, betul lah yang disebut oleh Nabi Musa AS ini. Kenapa? Memang sungguh bila pengalaman dia dengan Bani Israel. Bagaimana kita lihat pada hari ini, kita sendiri pada hari ini, maknanya umat ini nak lakukan 5 solat waktu pun payah. Maknanya nak melakukan secara berjemaahnya, nak melakukan secara kita panggil apa, sempurnanya 5 waktu ni sangat payah. Mungkin waktu-waktu yang tertentu saja, ada pun 5 waktu ni susah nak buat. Inilah kebimbangan yang Nabi Musa bagi tahu kepada Nabi SAW. Maka Nabi naik lagi bertemu dengan Allah Ta'ala. Nak kurang sampailah jadi 5 waktu. Jadi nak kurang lagi, maka Nabi kata, laqad istahyaitu, aku dah malu dah nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW mendapat satu ibadat yang sangat hebat, iaitu sembahyang. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dan kemudian Nabi SAW pun turun ke bumi, bagaimana berlaku dalam sebahagian malam saja, dan keesokan paginya Nabi SAW menceritakan kepada Nabi nak ceritakan kepada orang ramai. Lalu ketika itulah Abu Jahal dia mengambil peluang, bila dia dengar Nabi cerita, Nabi balik daripada Palestin, daripada Baitul Maqdis, Mi'raj dan sebagainya, dia panggil orang ramai, suruh dengar cerita yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan mereka mengejek-ngejek Nabi. Dia kata, mana ada, macam mana Muhammad boleh pergi ke Palestin sebahagian malam saja, benda ni mustahil dan sebagainya. Mereka menghina Nabi, ada yang keluar Islam dan sebagainya. Tapi bagaimana kita lihat di kalangan para sahabat-sahabat Nabi ni, ayaitulah antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana membenarkan setiap perkataan, setiap ucapan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak tegaskan bahawa sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan peristiwa yang benar-benar berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirakamkan dalam surah Al-Isra, dalam surah An-Najm yang kita bacakan tadi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya daripada Mekah Mukarramah pergi ke Palestin, Masjid Aqsa, kemudian naik ke langit Mi'raj bertemu dengan nabi-nabi tadi, dan kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Jannatul Ma'wa, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala,
ini yang mana Nabi SAW, benda yang Nabi nak sampaikan kepada orang, bagaimana inilah hebatnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka-mereka yang beriman saja, mereka-mereka yang bertakwa saja yang membenarkan apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita pada hari ini tergolong dalam golongan yang mana mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitalah orang yang melaksanakan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita berpegang teguh dengan ajaran Islam. Kita pegang kemah-kemah dengan ajaran Islam, kerana Nabi kata akhir zaman ini yang mana orang yang pegang Islam ini macam genggam bara api. Mana bukan senang nak pegang, kejap pegang lepas. Dia kena sabar. Sabar dengan ujian-ujian, fitnah-fitnah yang melanda pada hari ini. Oleh sebab itulah, inilah kekuatan yang perlu kita ambil dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Khususnya yang kita berada dalam bulan Rajab, yang mana kita semakin hampir dengan bulan Ramadan. Kita kena sama-sama menanamkan benih-benih Islam, menyemai benih-benih Islam, dan kita mengambil hasil-hasil daripada itu. Dalam bulan Ramadan kita lakukan segala amalan yang soleh, lebih-lebih lagi ibadat semayang kita. Ibadat semayang kita ini yang mana as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamha faqad hadamaddin. Solat ni tiang agama, maka barang siapa yang mendirikan solat, maka dia telah mendirikan tiang agama. Barang siapa yang meruntuhkan solat, maka dia meruntuhkan tiang agama. Jadi macam mana kita lihat pada hari ini, rumah perlukan tiang, bangunan perlukan tiang. Tak ada tiang akan roboh belaka. Begitulah agama ini, ialah tiang ni ialah semayang. Jangan kita robohkan agama ini dengan kita cuai, dalam kita malah melaksanakan ibadat semayang ini. Dan ibadat semayang ini merupakan satu ibadat yang sangat hebat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Semayang ini merupakan mi'raj. Mana kita tak perlu dah nak mi'raj macam Nabi SAW. Cukup kita semayang tadi, kita mi'raj. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan tazkirah duha yang lebih kurang sejam ini, kita dapat gambaran sedikit sebanyak berkaitan dengan peristiwa ataupun sirah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah peristiwa tentang Isra dan Mi'raj yang mudah-mudahan kita dapat beramal dan juga dapat menghayati apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan lagi perjuangan kita dalam menghadapi untuk menghadapi dalam kehidupan kita yang kita akan hadapi ini. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita doakan dunia kita ini dan bumi kita ini selamat daripada bala bencana dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadat di Mekah dan di Madinah yang setelah lama kita tak dapat pergi ke sana. Jadi tuan-tuan sekalian, cukuplah sekadar itu pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada IMIT bahagian Bukit Besi yang menjemput saya untuk menyampaikan tazkirah pada pagi ini. Jadi mohon maaf sekiranya ada salah silap. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.